Uh, Tuan Speaker, terima kasih kepada kawan-kawan semua. Apa khabar? Kota Raja, apa khabar? Terima kasih semua hadir di Parlimen pada hari ini. Yang pertama sekali, Tuan Speaker, saya nak memuji kepada beberapa orang menteri yang telah menjawab secara bertulis. Kalau sekiranya mereka tidak sempat dan mereka menjanji jawab secara bertulis, dan di antaranya ialah Menteri Kanan, MITI, yang selepas habis dia berucap, terus jawapan sampai di atas meja. Saya ucap terima kasih. Menteri-menteri lain saya belum dapat. Sengaja saya tak tanya soalan, itulah saya tak dapat jawapan. Jadi walaupun ini adalah contoh yang baik di mana semua menteri yang berjanji jawab bertulis akan menyampaikan jawapan bertulis serta-merta dan sengaja memberi jawapan pada keesokan hari. Saya harap semua kawan-kawan juga dapat apa yang saya dapat. Jadi terima kasih. Yang keduanya berhubung dengan black economy. Jadi kita nak cakap ni ialah ekonomi yang sah. Tetapi ekonomi yang tak sah tu pergerakannya dikatakan sampai ke tahap RM30 bilion setahun. Sekarang ni dalam keadaan tertekan, manusia memikirkan jalan mudah untuk mendapat pendapatan. Jalan mudahnya ialah pada pandangan mereka mudah, tetapi sebenarnya mereka telah menyusahkan diri mereka di peringkat luar biasa. Contohnya ialah judi haram. Kita ada judi halal, kita ada judi haram. Judi halal maksud saya ni ialah yang diberi lesen. Judi tidak ada yang halal, tetap haram. Tapi yang diberi berlesen, maaf saya tukar balik perkataan, judi berlesen dan judi haram. Judi berlesen ada lesen. Tapi judi haram ni juga berluasa dengan luar biasa. Tapi tetap haram, Arau. Tetap haram. Ya, saya dah sebut tadi. Tetap haram. Haram tetap haram. Arak, judi, berhala dan bertenung nasib ialah haram. Jadi, judi berlesen. Dia haram. Kalau boleh, diharamkan semua. Tak perlu berlesen. Tapi kerajaan bagi lesen. Saya nak cerita tentang fatwa ni, saya cakap pada masa lain. Tapi ada judi berlesen, dan ada judi haram. Jadi yang ini kita dapati dia bergerak dengan cergas dan banyak orang kehilangan harta kerana bermain judi, ya, dan berlakulah lalai lagi. Termasuk juga penipuan haram online dan lalai lagi berlaku kerana tekanan manusia untuk mencari pendapatan yang mudah. Yang ni kita kena fikir, kerajaan kena fikir, menteri kena fikir, ya. Tak payah jawab bertulis, jawab cara berfikir bahawa apa yang harus dibuat kepada black economy ini. Bagaimana kerajaan nak cari jalan supaya kita mendapat cukai. Saya tidak mau masuk pengedaran dada, pelacuran, itu tak masuk. Itu mesti dikuatkuasakan. Tapi yang ni yang bergerak, ada yang kerajaan bagi lesen, ada yang tak bagi lesen. Kena fikirkan bagaimana nak hentikan perkara ini. Orang nak jawab mudah, ini semua kita tidak bertakwa, kurang pendidikan dan sebagainya. Itu adalah jawapan yang mudah, tapi jawapan yang segera daripada kerajaan. Saya ada banyak cadangan-cadangan untuk dicadang kepada kerajaan. Tapi malangnya kerajaan tak pernah jemput saya untuk bagi pandangan. Kalau tidak, pandangan ini penting. Kerajaan kena fikirkan bagaimana nak cari jalan supaya kita dapat mengutip cukai. Arau, boleh sekejap Arau tentang judi tadi Arau sebelum Arau pergi ke tempat lain? Ya. Boleh? Jelebu Arau belakang. Selepas jelebu kata dia. Selepas jelebu, ni sahabat saya, Muar. orang muda. Terima kasih Arau. Saya bahas tadi Arau. Saya nak sebut pasal judi tapi tak sempat pasal nak berjudi Arau. Arau, judi ni Arau, saya setuju dengan pandangan Arau, tapi dalam masa yang sama saya nak tanya pandangan Arau pasal masalah judi yang tidak berlesen ini lebih banyak daripada yang berlesen Arau. Kalau kita tengok kapasiti ya di kawasan luar bandar, di kawasan bandar, sekarang dia dah tak kira bandar dah, tak kira kawasan luar bandar dah. Semua golongan masyarakat yang terlibat dengan judi tak berlesen ni berleluasa Arau.
Apa pandangan Arau tindakan daripada cyber security umpamanya, daripada Kementerian MCMC, tindakan daripada PDRM umpamanya, tidak ada menampakkan pengurangan dalam soal untuk mengekang judi tanpa lesen ni Arau. Kan ini memberikan kesan kepada masalah sosial masyarakat. Baru-baru ni ada kes bunuh diri, ada kes dibunuh kerana semata-mata berkaitan dengan masalah judi tak berlesen ini. Setuju tidak Arau supaya kerajaan mengambil tindakan drastik dalam soal untuk mengekang masalah judi ini Arau? Terima kasih. Terima kasih Arau beri laluan. Dua perkara saya nak bangkitkan. Pertama sekali, saya setuju dengan cadangan Arau. Memang judi itu haram, tetapi perbezaan dari segi undang-undang ada yang berlesen, ada yang tidak. Masalahnya sekarang adalah judi yang tidak berlesen telah pun berleluasa sampai ke satu tahap di mana pendapatan negara terkesan dengan begitu teruk. Saya berikan satu contoh Arau. Apabila saya di KBS, setiap tahun 10% daripada keuntungan Sports Toto sepatutnya disalurkan kepada MSN bagi bidang sukan. Pada tahun 2000, dari tahun 2000 sampai 2006, paling tinggi kita pernah dapat setiap tahun 100 juta ringgit untuk kegunaan sukan. Tetapi kerana judi yang tidak berlesen ini telah pun berleluasa pada tahun 2018, jumlah daripada 100 juta itu menurun kepada 30 juta sahaja. Pengurangan 70 juta ringgit setahun kerana judi haram ataupun judi yang tidak berlesen itu berleluasa. Saya berharap kerajaan boleh mempertimbangkan untuk memperkenalkan dengan izin minimum sentencing law yang sebelum ni telah pun dicadangkan oleh kerajaan lepas, tetapi sekarang telah pun dikebelakangkan apabila saya tanya soalan yang sama kerana ia menyebabkan kerajaan tidak dapat pendapatan. Yang kedua yang saya nak bangkitkan adalah dengan izin online gambling ataupun judi atas talian, kerana sekarang kebanyakan judi yang tidak berlesen ini telah pun pergi online. Lihat saja bagaimana Malaysia hilang ratusan juta pendapatan apabila World Cup, di mana mereka pergi online dan akhirnya judi yang tidak berlesen inilah yang dapat pendapatan yang paling tinggi. Kita terkesan begitu teruk. Saya harap sahabat saya Arau yang sentiasa baik dan prihatin hadir setiap hari ke Parlimen akan mempertimbangkan perkara ini. Terima kasih. Arau sedikit Arau. Cukuplah, masa dah habis. Last. Arau boleh? Sikit saya Arau. Okey, terima kasih Arau. Saya ingin bertanya kepada Arau, boleh tak Arau minta daripada Kementerian Kewangan ataupun kerajaan untuk memperincikan ke manakah wang-wang kutipan cukai daripada judi berlesen dan apa-apa juga hasil yang tidak halal? Kemana wang ini dibelanjakan secara terperinci, dan apakah kita boleh meminta ataupun meminta pandangan daripada Kementerian Kewangan untuk kita membantu untuk membelanjakan wang ini ke jalan yang barangkali walaupun barangkali bukan untuk dimakan oleh orang-orang Islam, tetapi bagaimana caranya untuk kita membelanjakan cukai kutipan yang tidak halal ini? Terima kasih. Terima kasih. Ucapan daripada Jelebu boleh masuk sebagian ucapan saya. Yang Mohd Menteri sila jawab dengan hebatnya. Ucapan daripada Mua ni bagus. Tapi malahnya kemarin dia undi menyokong menentang bajet. Kalau dia menyokong bajet, dia sudah pasti jadi manusia yang saya idolakan. Dia dah sedar Arau. Dia dah mula sedar. Ikut dengan perangai beberapa orang, termasuk orang-orang lama, jadi akhirnya dia telah menentang bajet. Walaupun ucapannya boleh dimasuk sebagai ucapan saya. Demikian daripada Kemanis, saya minta dimasukkan sebagian daripada ucapan saya. Jadi tadi saya telah mendapat nota yang hebat di sini. Kenapa puji Menteri MITI saja? Kenapa menteri-menteri lain tidak dipuji? Ya, saya memuji menteri-menteri lain, termasuk Menteri Pelancongan dan menteri-menteri lain yang boleh menghantar nota kepada saya. Sebab setengahnya saya tak tanya soalan, saya tak tahu. Jadi yang ni saya tanya soalan, ya mereka menghantar serta-merta. Ini kehebatan menteri-menteri, tetapi telah dinafikan oleh pihak pembangkang. Jangan ditanya lagi sebab masa tinggal sikit saja. Yang keduanya ialah perlu sekejap lagi saya bagi. Kalau kerana nak bagi sokongan sikit. Sikit saja ya, saya sikit lagi. Yang keduanya bagi sokongan sikit. Allahu Akbar. Sudah habis masa Pak. Sikit, bagi sokongan sikit. Ya. Saya nak bagi sokongan kepada Yang Mohd Arau atas pernyataan yang diberikan tadi. Dan saya harap kita dah berbaki satu hari lagi ini. Kementerian-kementerian yang telah pun berjanji untuk memberikan jawapan secara bertulis kepada kita ahli-ahli parlimen yang telah berbahas akan dapat berbuat demikian secepat mungkin dengan hebatnya. Terima kasih Arau. Ya, terima kasih.
Saya juga masuk sebahagian daripada ucapan saya dan Menteri kena jawab. Saya nak sebut satu, yang pertamanya saya menyokong ini kebaikan yang dibuat oleh kerajaan. Ya Allah Tuanku, semoga kerajaan ini terus berkekalan sampai seterusnya. Kerana memikirkan orang OKU. Kita pasangan kita kalau OKU dapat pelepasan cukai yang dinaikkan. Yang keduanya ialah kalau kita untuk rawatan ibu bapa dinaikkan. Kerajaan yang cukup prihatin kepada rakyat. Saya terima kasih. Kemudian yang keduanya ialah berhubung dengan petroleum. Saya tadi bertanya Subang setuju dengan saya, iaitu petroleum ni kita sebenarnya kita ada masalah, kita ada masalah dengan Petronas. Kita memuji Petronas sebagai penggerak ekonomi negara yang luar biasa. Ya, Petronas yang telah bersama dengan kerajaan dan kita menggerakkan ekonomi yang luar biasa. Tetapi Petronas sendiri kita tak dapat maklumat terkini. Terutamanya Petronas Asset Management. Ini di bawah Petronas. Saya minta supaya Petronas Asset Management ni dijadikan sebuah jabatan kerajaan supaya kita boleh mengetahui apa yang sebenarnya berlaku. Yang saya timbulkan perkara ini ialah kita mengambil dividen keuntungan di antara 20 ke 30 bilion. Itu sebab saya tanya Subang setuju dengan saya tadi. Tetapi kenapa Menteri Kewangan mengambilnya 80 bilion ikut angka tu? Kemudian saya dapat yang terkini angka tu sampai naik 102 bilion. Saya telah dirojok berjawatankuasa hak kebebasan kerana memfitnah. Saya bukan fitnah, saya tanya, saya tak tahu. Menteri pun tak tahu. Tanyalah menteri ni mana yang tahu tentang aset Petronas. Tetapi Menteri Bantan Menteri Kewangan, mantan payah bekas Menteri Kewangan, dia telah mengambil daripada Petronas. Kita dengar-dengar 80 juta, dengar-dengar 102 juta. Yang mana satu? Saya nak tahu. Saya minta menteri jawab supaya rakyat faham, dan kita minta supaya Petronas Asset Management ini supaya dijadikan jabatan kerajaan, dan kita mengetahui bahawa kerajaan tak boleh ambil lebih dari 30 bilion. Ini kita ambil sampai 100 bilion. Ini sesuatu yang menakutkan kerana kita tidak tahu apa yang berlaku dalam Petronas. Jadi saya menyokong rang undang-undang ini, dan ini adalah merupakan satu rang undang yang saya rasa usaha prihatin kerajaan yang cukup luar biasa. Hari-hari kerajaan telah menunjukkan kehebatan mereka untuk mentadbir negara ini. Cuma satu yang Jelebu sebut tadi pasal cukai pendapatan. Saya rasa Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri, kita nak kutip cukai. Saya setuju bahawa pindaan ini perlu diperhatikan balik. Diperhatikan balik. Pasal 20 103B ini diperhatikan balik. Kalau kes itu dalam kes mahkamah, tapi cukai nak kutip juga, saya ingat itu perlu dipikirkan balik. Dan cara pengutip cukai ini mengutip cukai biarlah cara berhemah dan sebagainya. Kita bukan nak pergi tangkap musuh. Kita nak pergi minta cukai. Jangan menunjukkan melatih pegawai-pegawai dengan kasar, gusar, seolahnya mesti bayar. Tak. Kita suruh mereka bayar, tapi dalam bentuk yang lebih berhemah. Latihlah mereka ini senyum-senyum. Nak pergi ambil harta orang ni kena senyum-senyum. Jangan pergi rampas. Jadi yang nampak jahat kita. Tetapi mereka bayar cukai dengan bentuk tidak ikhlas. Biar orang yang bayar tu tanggungjawab dia. Orang yang terima pun tanggungjawab. Tapi kalau main pegang rampas tu tak boleh. Dan atas ini apakah betul sebenarnya wajar ataupun dia sebenarnya melanggar peraturan dan mungkin juga perlembagaan, sebab kes ini masih di mahkamah, tetapi kita nak kutip ia cukai. Terima kasih, saya menyokong. Terima kasih kepada rakyat Malaysia. Yang Muhammad